Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to Badli Samion. Saya kongsi, korang dapat. So, di video kali ini saya ingin berkongsi tentang macam mana kita nak yakin ataupun confident di depan kelas. Macam mana kita confident di depan kelas? Saya kata depan kelas, depan kelas. Di luar saya tak tahu. Okey. Sebab saya kata di kelas sebab saya yang saya nak kata, saya boleh kata saya yakin lah juga waktu saya di hadapan tu boleh cakap lah. Tapi saya ada agak nervous sikit. So, apa yang membuat saya nervous tu, saya membuatkan itu point dan saya letak dalam buku saya ni, kat bawah ni. Dan saya akan jadikan ia untuk korang membaiki diri untuk lebih confident. So, tanpa melama-lama, jom kita pergi ke poinnya. Poin yang pertama ialah korang kena selalu bercakap dengan orang. Kenapa saya kata kena bercakap dengan orang? Sebab kita ni duduk di hadapan kelas. So kita bercakap dengan kawan kita. So jadi kita kena bercakap dengan rakan-rakan kita lah, supaya kita tahu macam mana untuk mereka faham. Bila mereka faham, kita akan jadi selesa. Bila kita selesa, mereka pun faham. So, jadi dia imbang. Kalau dia tak faham, tapi kita selesa, tak cun. Tapi, menurut saya, kalau mereka faham, saya selesa. Kalau saya lah. So, poin yang kedua. Poin yang kedua ni, dia berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Poin yang kedua ni ialah korang kena gabungkan apa benda elemen-elemen yang ada di dalam kelas korang. Dalam kelas korang ada apa? Contohnya saya bagi 4 kategori. Yang pertama, budak pertama, dia ni kena serius. Contohnya, pada kali ini saya ingin menerangkan buku skrap saya. Contoh, kena serius, tak boleh gelak-gelak. Yang kedua ni, dia kena serius dan juga tegas. Tegas ataupun macam cool, nampak macam mana? Macam serius dan juga bertenaga. Pada kali ini saya ingin menerangkan dan juga memperlihatkan saya punya buku skrap. Contoh. Lepas tu yang ni dia kena enjoy. Mesti enjoy sedikit. Contohnya kita buat pergerakan. Contohnya pada kali ini saya ingin memberitahu dan juga ingin mempertunjukkan saya punya buku skrap. Contoh, kena enjoy. Lepas tu yang seorang lagi ni, dia ni kena buat lawak sedikit. So korang kena jadi badut sedikit di depan tu. Tapi tak payahlah jadi badut letak dekat merah sini, tak. Macam korang buatkan lawak. Contohnya, saya ingin membuat buku skrap. Ingin membuat, bukan dah siap ke? Inilah dia. Contoh dia lah. Lepas tu budak ni mesti buat lawak sikit. Budak ni kena enjoy sedikit. Budak ni kena tegas, suara kena lantang dan bertenaga. Dan sebelah ni kena serius. So yang ini ada problem sedikit, tetapi korang kena setengahkan ataupun bagi-bagikan supaya dia ni faham, dia ni faham, dia ni faham, dia ini faham. Contohnya. So kesimpulannya yang kedua tu ialah korang kena gabungkan elemen-elemen yang ada dalam kelas korang dan korang mempersembahkan dia. Okey? So, poin yang ketiga ialah korang kena bercakap sambil bergerak. Sebab apa? Kita ni malu sebab kita nervous untuk depan. So, untuk hilangkan kita punya nervous di hadapan, kita kena bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, gerak ke depan, gerak ke belakang. Contoh kita main game, melompat ke, kalau korang berani dengan cikgu melompat tiba-tiba. Contohnya, supaya kita punya otak kata, tak payah saya. Kita hanya relax je. Untuk kita mengalihkan kita punya nervous dengan enjoy. Macam mana enjoy? Kita bercakap sambil berjalan. So, pada kali ini saya ingin menerangkan buku skrap saya. Contoh
Contoh korang kena bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, gerak kanan contohnya. Lepas tu korang kena ringkaskan korang punya penerangan. Sebab apa? Bila korang ringkaskan, korang tidak akan takut. Takut apa? Takut salah. Contohnya buku skrap tu tentang sejarah. Korang kena pendekkan, dan bila korang hafal, korang tidak akan ragu-ragu sebab benda tu kecil. Bila benda tu kecil, senang ingat. Bila senang ingat, dia akan kita akan rasa percaya diri sebab benda tu betul. Tetapi ringkas, senang untuk diingat. Kalau dia panjang lebar, memang pening kepala otak nak masukkan dia, memang kita akan rasa ragu-ragu. Betul tak aku punya ni tadi? Macam tu. Lepas tu korang kena gunakan bahasa bahasa yang senang untuk difahami. Korang ini juga berkaitan dengan nombor 2 dan nombor 1 tadi. Nombor 1 tadi kena dia berkaitan juga. Ini yang kelima yang ini yang kelima. So yang tadi tu ringkaskan nombor 4. Okey, jangan sesat. Yang kelima, korang kena gunakan bahasa yang senang untuk difahami. Okey. Macam mana senang untuk difahami? Macam saya sekarang ni. Mudah untuk difahami. Korang faham tak? Kalau korang faham, komen kat bawah, okey? Saya gunakan bahasa yang boleh dikatakan pasar sedikit, dan ada juga yang masuk dalam bahasa Melayu sedikit, dalam buku bahasa Melayu sedikit. So saya campurkan supaya ada yang korang faham, okey? So yang keenam, korang kena bayangkan korang cakap sorang-sorang. Kalau korang nervous juga, macam yang pertama tak jadi, yang kedua tak jadi, yang ketiga tak jadi, yang keempat tak jadi, yang kelima pun tak jadi, yang keenam ni insya-Allah, dan juga insya-Allah dengan izin Allah korang akan dapat. Korang tutup mata, korang suruh kawan-kawan diam sekejap, saya nak presentation sekejap. Okey, contohnya korang kena cakap di depan. Korang tutup mata. Bila keadaan sunyi di dalam kelas, korang akan lebih percaya diri. Sebab apa? Korang percaya, oh aku bercakap sorang-sorang, so aku cakap je lah. Okey. Bila korang cakap sorang-sorang, korang akan mengeluarkan bahasa simple, bahasa senang mudah difahami. So yang ke-6 dan ke-5 tadi boleh terkeluar sendiri. Okey, poin yang terakhir, yang ke-7. Poin yang ke-7 ni ialah korang kena mempernampakkan diri korang. Contohnya macam mana? Korang kena nampakkan korang ini funny ke ataupun itu. Kalau dia pemalu, korang gunakan trik yang ke-6. Yang guna ke-6 supaya yang percakapan lawan awak akan rasa, oh budak ni pemalu, kita kena tolong dia percaya diri, kita kena diam dan dia tutup mata dan dia present kat kita. So kita kena faham, jangan bising, okey? Contoh kita bercakap dengan diri sendiri. Yang ke-7 ni dia sebenarnya taklah point. Saya hanya letak dia sebagai penutup. So di sini sahaja di video saya pada kali ini. Korang jangan lupa subscribe di bawah dan tekan like kalau korang suka. Kalau korang nak share kepada kawan-kawan korang, silakan, aku tak marah pun. Dan share juga kepada kawan-kawan korang supaya mereka pun tengok video saya. Kalau korang dah tengok dan juga dah lama share, terima kasih banyak-banyak. So jangan lupa subscribe di bawah. Okey. Assalamualaikum. Daripada Bazli Samion, saya kongsi, korang dapat. So